Salam sejahtera, tajuk yang akan saya bincang pada hari ini ialah Hukum Adat Masyarakat Melayu. Adat merujuk kepada sesuatu peraturan tertentu yang menjadi amalan sesebuah masyarakat turun-temurun sehingga menjadi sebati dan dianggap sebagai undang-undang yang harus dipatuhi. Terdapat dua jenis hukum adat yang diamalkan di negeri-negeri Melayu, yaitu adat Perpati dan adat Temenggung. Kedua-dua adat ini dipercayai berasal dari tempat yang sama, yaitu Minangkabau, sebuah wilayah yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, Indonesia. Adat Perpati berasal dari tanah Minangkabau, Sumatera. Diasaskan oleh seorang pemimpin Minang bernama Sultan Balun yang bergelar Datuk Perpati Nan Sebatang. Berikut merupakan bentuk dan pelaksanaan adat Perpati. Susunan hukum adat Perpati dikenali sebagai tambo atau kata perbilangan adat. Hukum adat ini didasarkan kepada dua jenis sumber, yaitu resam dan adat turun-temurun dan hukum syarak yang diambil daripada mazhab Syafi'i. Kedua-dua sumber ini telah disesuaikan, tetapi biasanya hukum adat ini tidak mengatasi hukum syarak. Adat Perpati mengandungi susunan peraturan yang lengkap, meliputi setiap sudut kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Adat ini memberi panduan tentang susunan pentadbiran dan pembagian kuasa politik, aturan kekeluargaan dan perkawinan, pembagian harta, undang-undang jenayah, serta al-ehwal kemasyarakatan. Yang kedua, bagi aspek pemerintahan, adat Perpati mengamalkan pemerintahan secara demokrasi dengan kedaulatan berada di atas tangan rakyat. Pemerintahan dijalankan secara muafakat melalui wakil-wakil daripada setiap suku. Pemerintahan mesti mematuhi undang-undang dan tidak boleh bertindak sesuka hati. Tiada siapa yang boleh menguasai teraju pemerintahan secara mutlak kerana setiap jawatan akan dilantik oleh jawatan lain. Seorang lelaki tidak mempunyai hak untuk mentakbir. Mereka yang melanggar adat akan dibicara dan dihukum. Ketua pentadbir yang tertinggi ialah Yang di-Pertuan Besar atau Yam Tuan Besar. Yam Tuan dilantik oleh 4 undang, undang dipilih oleh lembaga, lembaga dipilih oleh buapak, dan buapak pula dipilih oleh anak buahnya. Ini bermakna sistem pelantikan mengikut adat Perpati dibuat berasaskan peringkat dari bawah ke atas. Yang ketiga, aspek kekeluargaan dan perkawinan. Adat Perpati mengamalkan hidup secara bersuku-suku yang membawa maksud hidup secara berkeluarga dari sebuah keluarga yang besar. Setiap suku mempunyai nama yang tersendiri untuk memudahkan mereka mengetahui pertalian darah antara satu sama lain. Setiap suku dipecahkan kepada beberapa bahagian kecil, iaitu perut. Setiap perut dipecahkan kepada ruang dan setiap ruang kepada rumpun. Susunan keluarga masyarakat berdasarkan disusur galur kepada keturunan sebelah ibu. Hubungan antara anggota masyarakat sangat rapat dan dianggap bersaudara. Adat Perpati tidak membenarkan sesama suku kerana suku yang sama dianggap bersaudara. Perkawinan hanya diboleh dalam suku yang berbeza. Sistem ini dikenali sebagai eksogami. Yang keempat, aspek pembahagian harta. Adat Perpati memberatkan kaum wanita dalam mewarisi harta dengan menurunkan harta melalui keturunan wanita, iaitu dari pihak ibu kepada anak perempuannya. Kiranya ibu tidak mempunyai anak perempuan, harta akan diwariskan kepada adik perempuan, anak adik-adiknya atau cucu-cucunya.
Harta pasangan suami istri dapat dibahagikan kepada 4 jenis, yaitu harta carian, harta dapatan, harta bawaan, dan harta sebelah. Jika berlaku penceraian, harta kekal milik istri. Yang kelima, Undang-Undang Jenayah Adat Perpati. Hukuman dalam adat perpati dilaksanakan dengan tujuan memperbaiki keadaan dan tidak menghukum bersalah. Bersalah dihukum mengikut kesalahan yang dilakukan. Undang-undang jenayah dalam adat perpati lebih menekankan sifat bertimbang rasa. Seseorang yang melakukan kesalahan didenda mengikut kesalahannya dan memberi ganti rugi. Contohnya, hukuman atas kesalahan mencuri. Pesalah akan dihukum dengan memulangkan barang yang dicuri atau membayar ganti rugi. Yang seterusnya ialah hukum adat Temenggung. Adat Temenggung merupakan undang-undang adat Minangkabau yang diamalkan di negeri-negeri Melayu kecuali Negeri Sembilan yang mengamalkan adat perpati. Yang pertama, sistem pemerintahan adat Temenggung. Sistem pemerintahan adat ini bercorak autokratik dan kuasa tertinggi terletak di tangan raja. Puncak struktur politik ialah raja menjadi ketua pentadbir agama dan simbol kedaulatan dan perpaduan rakyat, diikuti oleh kerabat diraja, pembesar negeri dan daerah. Mereka dilantik oleh raja dan memerintah sebagai wakil raja. Pembesar bertugas pada peringkat mukim dan lapisan bawah ialah ketua kampung yang memerintah kampung. Pelantikan raja berdasarkan warisan, dan raja yang mangkat akan diganti oleh putera sulung. Jika tiada putra, adinda akan mengambil alih takhta, dan jika kedua-duanya tiada, raja bendahara akan dilantik menjadi raja. Yang kedua ialah hukuman. Adat Temenggung berpegang kepada prinsip pembalasan dan hukuman mati adalah hukuman paling berat. Hukuman ini dijatuhkan ke atas kesalahan berat seperti membunuh, memfitnah atau menderhaka terhadap raja. Undang-undang dalam adat ini memerlukan bukti yang kukuh terhadap satu kesalahan. Dalam suatu kes, saksi amat penting. Yang ketiga, pembahagian harta. Harta ialah hak individu dan melibatkan pembayaran cukai kepada penguasa tempatan. Sistem pewarisan menjadi hak milik tetap bagi seorang individu. Harta akan diwarisi oleh anak lelaki. Yang terakhir ialah aspek sosial. Dalam kekeluargaan, sistem kekeluargaan mengikut sebelah ibu dan ayah. Lelaki akan diberikan keutamaan kerana mereka menjadi ketua keluarga dan nasab keturunan dikira daripada sebelah bapa. Perkawinan pula, isteri akan mengikut suaminya dan tinggal bersama dengan ibu bapa suaminya. Adat ini mengamalkan perkawinan endogami. Perkawinan hanya boleh dilangsungkan sekiranya tidak melanggar hukum agama Islam, iaitu tidak ada pertalian darah, pasangan tidak berkahwin dengan orang lain, pasangan bukan daripada saudara susun, dan larangan berkahwin dengan 2 orang perempuan yang bersaudara. Itu saja pembincangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.